Pastinya desakan daripada DAP lah. Saya rasa DAP begitu marah dengan apa yang sedang berlaku kerana beberapa agenda reform tak berjaya dilaksanakan. Contohnya mereka nak UEC, mereka nak pelaksanaan PBT, mereka nak URA. Ini antara pastinya agenda-agenda yang akan diberikan tumpuan pada Januari 2026 oleh menteri-menteri baru. Dan apakah respon rakyat? Cuba komen apa pendapat korang bila dapat menteri wilayah daripada DAP Hanayoh yang akan bergandingan dengan Komeng, menteri KPKT. Pastinya kedua-duanya akan sama hebat, sama kuat, sama dahsyat untuk memastikan agenda DAP untuk menguasai bandar-bandar di Kuala Lumpur, di bandar-bandar di Malaysia ni dapat tercapai. Komen-komen di bawah. Adakah orang-orang Melayu di bandar, Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, Kampung Pandan, kita yang berada di Gombak sekalipun jangan rasa selesa guys. Dan banyak kawasan Melayu di bandar-bandar ini pastinya akan jadi tumpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa. Kita telah dikejutkan ataupun telah diumumkan beberapa perubahan senarai kabinet madani yang baru yang telah dipersembahkan kepada Dunia Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong, dan akan diangkat sumpahlah pada hari esok jam 10 pagi. Kemudian the first cabinet meeting akan berlangsung pada 2:30 petang pada hari esok, hari Rabu. Setiap Rabu adalah hari mesyuarat kabinet. So tadi telah diumumkan perubahan kabinet madani yang kita boleh kupas sekejap lagi, yang dibuat oleh Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Cuma ada beberapa perubahan-perubahan yang mesti kita ulas dan kita mesti sampaikan kepada semua rakyat, terutamanya orang-orang yang duduk di kawasan bandar. Bila mana nama menteri wilayah yang baru Hanayoh yang telah ditukarkan daripada Menteri Belia Sukan, beliau yang dahulu Menteri Belia Sukan, kemudian telah diangkat menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu di wilayah persekutuan yang baru, menggantikan yang lama lah siapa nama tu yang digugurkan lah selama ini. Ini yang menjadi kebimbangan kita semua. So apa pendapat korang bila kenapa DAP begitu eager mereka sanggup melepaskan Menteri Sumber Manusia yang dipegang oleh Steven Sim tu, mereka sanggup tukar Steven Sim ambil Menteri Perdagangan Komoditi yang kurang strategik, tapi mereka dapat menteri wilayah yang cukup sebenarnya, dan kedua-dua menteri yang Perdana Menteri adalah orang mereka. Dan yang paling penting sekali kita tengok Menteri Sumber Manusia yang dahulu dipegang oleh DAP telah ditukar kepada Ramanan. Ramanan ni antara Presiden PKR, tak silap saya. Beliau ini adalah orang yang dahulu MIC masuk PKR dan menjadi orang kuat. Anwar Ibrahim mempertahankan legasi Datuk Seri Ibrahim, bahkan ada ketika PRN ataupun beberapa ketika sebelum ini ketika pemilihan PKR bergaduh kuat antara Ramanan vs Rafizi, dan nampaknya Datuk Seri Ibrahim memilih Ramanan menjadi orang kuat dalam kabinet beliau, kabinet madani. Tahniah Datuk Seri Ramanan, Yang Berhormat Ramanan, kerana anda berjaya menambat hati para menteri kita, dan well done lah. Ini antara yang kita sebut lah, maknanya yang kita bimbang posisi menteri wilayah telah diberikan kepada Menteri DAP Hanayoh, dan selepas ini pastinya sus banyak di sosial media sekarang tengah berbicara, adakah selepas ni URA akan dibangkitkan the first parliament seat akan bersedang pada Januari ini, tak salah saya 19 Januari. Pastinya undang-undang Urban Renewal Act ataupun PSB, Akta Pembaharuan Semula Bandar, akan menjadi agenda utama bagi DAP sebab menteri dengan KPK tidak align, dan mereka pastinya sangat-sangat gusar dengan apa yang berlaku pada Kampung Sungai Baru, di mana imej kerajaan madani sangat tercalar teruk bila mana berlakunya pergeseran yang tuntas, yang teruk, yang menyebabkan menteri wilayah tidak boleh menjawab dengan begitu baik. Saya sampai lupa nama sahabat menteri wilayah yang lama yang digugurkan. Siapa nama beliau? Sekejap, saya google kejap. Punya teruk menteri wilayah ni, saya sampai lupa nama menteri wilayah yang lama yang digugurkan. Sekejap, menteri wilayah Dr. Zaliha, Masya Allah.
Dr. Zaliha Mustafa telah digugurkan guys. Dia tak diletakkan mana-mana portfolio, bahkan tak ditukarkan ke mana-mana portfolio. Dr. Zaliha Mustafa dan juga Dato' Naim, kedua mereka digugurkan daripada menteri penuh, menteri kabinet yang sangat memalukan saya rasa. Wallahualam pastinya desakan daripada DAP dah saya rasa. DAP begitu marah dengan apa yang sedang berlaku kerana beberapa agenda reform tak berdaya dilaksanakan. Contohnya mereka nak UEC, mereka nak pelarian PBT, mereka nak URA. Ini antara pastinya agenda-agenda yang akan diberikan tumpuan pada Januari 2026 oleh menteri-menteri baru. Dan apakah respon rakyat? Cuba komen apa pendapat korang bila dapat menteri wilayah daripada DAP, Hanayoh, yang akan bergandingan dengan Komeng, menteri KPKT. Pastinya kedua-duanya akan sama hebat, sama kuat, sama dahsyat untuk memastikan agenda DAP untuk menguasai bandar-bandar di Kuala Lumpur, di bandar-bandar di Malaysia ni dapat tercapai. Komen-komen di bawah. Adakah orang-orang Melayu di bandar, Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, Kampung Pandan, kita yang berada di Gombak sekalipun jangan rasa selesa guys. Dan banyak kawasan Melayu di bandar-bandar ini pastinya akan jadi tumpuan mereka-mereka yang berselindung di belakang pemimpin DAP ini, terutamanya pembesar-pembesar ataupun kontraktor-kontraktor yang menunggu masa untuk dilaksanakan URA. Bila URA termeterai dilaksanakan di kabinet, di parlimen, maka mereka akan terus menyemarakkan kawasan-kawasan strategik untuk membangunkan kawasan-kawasan dengan akta yang baru, akta URA yang baru. Di komen di bawah guys. Itu yang pertama. Saya juga sebut tentang komen kabinet ni tak nampak wow factor. Itu penting. Bila kita kabinet diumumkan, mestinya orang akan mencari-cari apakah lagi kebaikan-kebaikan yang akan terjelma. Kalau saya boleh ulas sedikit secara fair pun, mungkin pelantikan Dato' Johari Ghani, Dato' Jo ke Menteri MITI lah. Dia adalah seorang yang sangat berpengalaman luas ke Menteri MITI. Pastinya akan menjadi satu ayam sambungan terkuat lah oleh Madani lah. At least ada benda yang Anwar buat untuk memastikan UMNO juga kekal relevan dalam kabinet hari ini, dengan meletakkan orang-orang yang prominent, orang-orang yang betul-betul boleh diharap ke posisi-posisi yang betul. Jadi well done. Saya rasa rundingan yang baik dibuat oleh UMNO dalam kabinet badan ini, memastikan UMNO terus kekal relevan. Anwar tak ada pilihan untuk terus mengotakkan segala tuntutan yang dibuat oleh UMNO dan juga DAP. Kedua-dua mereka ini ada peranan cukup besar untuk memastikan kerajaan ini terus kekal dalam memerintah sehingga ke penggal akhirnya. Saya boleh komen satu benda yang saya tertarik, agak nak sebut juga Dr. Taufik Johari, anak kepada Tan Sri Johari Abdul yang dilantik jadi Menteri Belia Sukan. Tahniah Doktor, hasil you bertekak di parlimen, berjuang, dan juga you look more your visibility, your appearance and media appearance berjaya menunjukkan you antara yang ke depan lah berbanding dengan Jelutong, Kampar, you dapatlah jawatan menteri. Tahniah Dr. Taufik. Saya rasa satu perkara yang cukup kita boleh banggakan lah. Anak Melayu, anak utara, Dr. Taufik ni pastinya menjadi yalah, orang kata formula nak menjadi menteri adalah kena jilat pada menteri, dan beliau berjaya. Tahniah. Bukan semua yang jilat berjaya. Yang tak jilat macam Rafizi, bukan saya kata tak berjaya, dihina oleh orang-orang PKR sendiri. Itulah yang sedang berlaku dalam politik hari ini. Wallahualam, kita simpati pada Datuk Seri Rafizi, tapi apapun, inilah politik dan hidup mesti teruskan. Dan saya juga nak sebut komen tentang pelantikan yang digugurkan. Ada dua, tak salah lagi tiga. Antaranya adalah Zaliha, Menteri Wilayah digugurkan, Menteri Agama digugurkan juga, Menteri Perpaduan juga digugurkan. Tiga. So Zaliha dengan Menteri Agama Dato' Naim, walaupun Dato' Naim dah angkat sumpah sebagai senator, baru-baru ni kita ingatkan beliau dilantik sebagai Menteri Agama. Akhirnya walaupun dia sangat kuat lah, katanya Mazhar akan lantik jadi Mufti Wilayah dan sebagainya, tapi apa yang penting sekarang, Dato' Naim yang terkorban dalam peperangan untuk menjemput tampuk barisan kabinet
Madani yang telah terjelma ni akan sumpah pada hari esok. Okey, itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pelantikan Adam Adli. Ini penting guys. Adam Adli ni yang kita naik dengan bukan reformasi, dengan apa nama tu, demonstrasi jalanan melawan hegemoni rejim BN. Beliau memperjuangkan mansuh PTPTN dan sebagai hari ini mungkin Anwar finish dengan beliau, meletakkan beliau di Timbalan Menteri KPT. So awak kena buat kerja awak lah sebagai Timbalan Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi. You kena turun ke bawah berjumpa mahasiswa dan terangkan apakah visi baru you as a Timbalan Menteri KPT. Cuma my advice, datang awal. Hari pertama datang awal, hari kedua, ketiga, seterusnya lambat tak apalah. Tapi hari pertama at least datang dah pukul 8 pagi atau lebih awal pada itu untuk menunjukkan komitmen you sebagai Timbalan Menteri KPT yang baru. Jadi janganlah terlambat, jangan keluar lambat sangat, bahaya, merosakkan nama baik Timbalan Menteri ataupun Menteri Madani yang kuat bekerja. Hashtag Madani bekerja. Apapun, saya boleh simpulkan pelantikan kali ini tidak banyak yang menarik lah, saya to be fair lah. Cuma kita tak tahulah, saya rasa ini adalah the only yang Datuk Seri Ibrahim boleh buat lah untuk ubah-ubah adjust sana sini untuk memastikan beliau terus lihat relevan dan memastikan UMNO dan dengan DAP terus intact dengan beliau. Cuma ada beberapa perkara, adakah kabinet baru ni akan terus mengiktiraf kehendak DAP, iaitu nak ratifikasi ataupun mengiktiraf UEC untuk menyelesaikan masalah dengan SPM. Ini perkara-perkara yang penting untuk diberikan jawapan segera oleh kabinet, sebab ada kata itu Anwar tak setuju tapi berita tarik balik. Kata Syarizan Johan ahli Melayu DAP Bangi, dia kata ada salah tulis berita lah sebagainya. Anwar tak sebut macam tu. So kita sebut the current cabinet kena jelaskan apakah penilaian kabinet hari ini yang baru ni tentang UEC, sebab UEC ni menjadi polemik sebab dia dibawa oleh the dominance party dalam kerajaan ini, iaitu DAP. So DAP pastinya nak UEC disegerakan, dan nampak bila Menteri Wilayah pun mereka dah pegang, Timbalan Menteri Wilayah pun mereka pegang, dan Menteri KPKT pun mereka pegang. Timbalan KPKT itu amanah, so nothing lah, amanah ni khadam je, tak perlu nak ulas. Mereka telah bergabung, pastinya ada agenda yang lebih radikal kepada wilayah-wilayah persekutuan akan dilaksanakan segera pada 2026. Komen di bawah guys, apa pendapat anda tentang pengumuman kabinet baru Madani ini. Pastinya ia agak menimbulkan lelucon, gelak ketawa netizen tentang banyak perkara yang tak berlaku. Antaranya Nur Izzah tak naik, tapi kabarnya Nur Izzah kuat mengisi jawatan nombor 1 di Selangor pun terus menjadi tanya-tanya juga pada kita semua, sebab yang bawa tu adalah menyebut itu adalah Menteri Besar Selangor ni, wallahualam. Dan saya pastinya ia status quo yang mesti dipertahankan oleh Amiruddin lah, sebab beliau menang di Sungai Tua, Menteri Besar, takkan dia nak bagi sesuatu hati dia kepada somebody else yang out of nowhere seperti Nur Izzah. Jadi ini antara politik international, politik Selangor sangat berkaitan, dan pastinya pengumuman kabinet Madani tidak banyak mengubah persepsi rakyat terhadap apa yang sedang berlaku dalam kerajaan ini. Soal isu rasuah, soal ketimbang, soal Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri orang yang sama, benda-benda ni melantik 40 kes menjadi Perdana Menteri. Ini antara perkara-perkara yang awal lagi, the first year pentadbiran Datuk Seri Ibrahim menjadi buah mulut, persepsi yang tak boleh disangkal lagi, iaitu adalah telah menjadi persepsi, telah menjadi fakta, dan apa yang berlaku ini adalah manifestasi kepada gerak kerja yang ketimbang yang dibuat oleh Datuk Seri Ibrahim dan kabinet-kabinet beliau. Komen di bawah guys, pendapat korang tentang pengumuman kabinet Madani pada hari ini. Komen di bawah, jangan lupa subscribe SK Studio. Tenang, Fatbara. Assalamualaikum. Tunjuk dah sudah lah.